Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Apa yang kita nak belajar ialah mengenai serakan dan sukatan serakan. Jadi hari ini kita belajar dulu pasal serakan. Ada dalam buku teks muka surat 210. Kita teruskan. Okey, standard pembelajaran kita ialah menerangkan maksud serakan. Jadi apakah maksud serakan? Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Jadi sukatan serakan memberikan kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai jumlah yang kecil dan sebaliknya. Jadi sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan biawak. Itu yang kita nak belajar. Jadi taburan data adalah berbeza. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak dengan lebih luas. Begitu jugalah keadaan yang sebaliknya. Jadi apakah itu cerapan? Cerapan untuk sini ada zon informasi. Cerapan merupakan data atau dapatan yang diperoleh daripada sesuatu pemerhatian. Itu ialah namanya cerapan. Kita teruskan. Okey, sukatan serakan. Ini apa konsep dalam buku teks hari ini. Cuma cikgu nak tunjukkan perwakilan data. Kita ada 3 jenis. Plot batang dan daun, plot titik dan plot kotak. Plot batang dan daun dan plot titik ni kamu dah belajar semasa di tingkatan 1 atau 2. Okey, plot batang daun, okey, dia ada terbagi kepada dua kolom, dua ruangan, satu batang, satu daun. Batang ini menunjukkan puluh, daun itu menunjukkan sah. Maksudnya kalau kekunci dia 20 maksudnya 20. 21 21. 23 23. Itu maksud dia. Kalau titik pun sama, titik itu ialah 1, maksudnya sini ada 1 ni ada 1 2 3 4, ada 4. Kalau 2 ada 2. Anda tengok macam mana ya. Okey, kita teruskan. Kita contoh 1. Ini dalam buku teks kamu ya. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, ini jisim. Jadi nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Okey, jadi dalam rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm, sampel beberapa jenis serangga. Tengok ni, sampel beberapa jenis serangga. Nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Okey, sekarang kita tengok Ini panjang ni dalam cm. Maksudnya ini 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. Dia bilang nyatakan beza saiz bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Kalau beza maksudnya, beza maksudnya tolak lah. Yang panjang tolak yang pendek. Yang panjang ni, bukan 7 lah. Tengok dari yang ada 3 ekor ni. Okay, jadi kita tengok dulu yang A. Okey, sebelum buat B, kita buat A dulu. Okey, nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid itu. Beza jisim maksudnya yang besar tolak yang kecil. Cari kat sini. Mana nilai yang paling besar? 78 kan? Jadi 78 tolak dengan nilai yang paling kecil. 79 dia cakap. Bukan 78 ya, 79. Ni dia tak nampak. Okey. 79 tolak dengan 47 dapat 32. Itulah beza jisim untuk A. Jawapan A. Ingatlah, jisim terbesar tolak dengan jisim terkecil. Itulah beza. Untuk B pula, panjang serangga terpanjang tolak dengan panjang serangga terpendek. Yang terpanjang tu ialah 6.8. Tengok kat sini. Ni 6 kan? Jadi kira sampai sini 61, 62, 6.8. Tolak dengan yang ini 3.1 dapat 3.7 cm. Itu dah maksudnya beza. Beza tu kamu kena tolak, okey? Okey, kita teruskan. Okey, bagaimana nak membina plot batang daun? Okey, plot batang daun merupakan
satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai manakah paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Itu untuk kelebihan dia. Kita boleh nampak mana yang paling banyak muncul, paling kurang muncul. Okay, contoh, raja di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakawanan. Okay, ini ialah markah yang diperoleh oleh 36 orang murid. 36 orang murid. Okay. Jadi daripada sini, macam mana nak bina plot batang dan daun? Jadi kita tengok Okey. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Jadi kita tetapkan nilai 10 sebagai batang dan nilai sal sebagai daun untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Jadi kita buat sini lah. Nampak? Batang 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 27, 29 daun dia kan. Ini dalam buku teks dia, kalau kamu nak rujuk, kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 214. Okey. 3, 31, 32, 34, 35, 35. Itu maksudnya. Jadi kekunci dia ialah 27, maksudnya 27. Jadi digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Maksudnya yang ini 7, 9. Tak boleh 9 kat sini, 7 kat sini. Mesti yang kecil ke besar. 1, 2 daripada kecil ke besar. Daripada jadual batang daun dan daun ini, kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul dalam jurulat 40. Maksudnya dalam jurulat 40 ni paling banyak yang dapat markah. Ramai kan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 orang. Jadi kita boleh kira lah berapa orang. Dan yang paling sikit dalam lingkungan 27 hingga 29 ni kan 2 orang saja. Jadi kita boleh nampak. Okay, terus. Bagaimana nak membina plot titik? Okay, plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Untuk cerapan yang sikit lah macam ni. Ini yang cerapan ni 0, 6, 4 lah. Itu cerapan. Kalau sikit boleh guna plot titik. Kalau banyak, bagus gunakan plot batang dan daun. Jadi plot titik ialah cara statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Jadi setiap titik mewakili satu cerapan. Contoh, data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, ini data diperolehi. Jadi, tengok. Okey, kalau plot titik, kita buat dalam kertas graf. Dia mesti ada garis di bawah tu. Mesti graf kita ada pasir X, pasir Y kan. Tapi untuk plot titik, dia cuma ada garis yang melintang. Tulis dia punya skala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berdasarkan jadual kita tadi tu, yang tadi yang sebelah. Okay. Jadi isilah. Kalau 0 ni ada dalam buku teks muka surat 215. Okay, kita tengok 0. 0 ada berapa? 1 kan? Jadi 2. 1, 2. Okay, 2. 1 ada berapa? Kamu kira daripada dalam tu. 1 ada 1, 2 ada 1, 2. Okey, 3 ada 1, 2, 3. 4 ada 2. 5 ada 2. 6 ada 2. 7 ada 4. Jadi kita boleh tengok daripada sini yang paling sikit dan yang paling banyak. Okey, 8 ada 2. Cerapan paling rendah ialah 0. Itu cerapan paling rendah. Cerapan paling tinggi ialah 8. Okey. Paling banyak murid memperoleh skor 7. Ada 4 orang. Okey, jadi raja ini menunjukkan plot titik untuk data yang telah kita tengok tadi di sebelah. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey. Ini ialah plot titik. Kita teruskan bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serahkan dua set data berdasarkan plot batang dan daun. Okey, ini adalah muka surat 216.
Data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 Budi dalam ujian bulan April dan bulan Mei. Ini markah dia bulan April 35, 35, 39, 41. Sama juga markah ujian bulan Mei. Kita tengok ya. Lepas tu disuruh buat apa? Disuruh buat perbandingan. Jadi kita gunakan plot batang dan daun. Jadi kalau perbandingan kita dia buat macam ni. Buat macam ni. Boleh buat. Ini untuk markah bulan April. Ini untuk markah bulan Mei. Tengah-tengah ni ialah 10. Kiri dan kanan ialah sah. Okay, jadi untuk tengok ni. Kalau bulan April dia sudah bagikan 32, 35. Tengok yang kepala 3 tu. 10 dia 3. Dalam markah bulan April. Jadi yang itu je 2, 5, 5, 9 dia punya sah. Okay, lepas tu 4. Kamu tengok ada 41. Dua kali kan? 41 kali, 42, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 49. Daripada jangan tengok ni daripada buku teks muka surat 216. Yang kepala 5, itu ada 1, 3, 4, 4, 6, 8, 8, 8. Yang kepala 6 ada 0 dan 1, 7 tiada. Kita tengok pula yang bulan Mei. Yang kepala 4, yang kepala 5, yang kepala 6 dan yang kepala 7. Okey, saya baca gambar dari situ ya. Jadi hasil berdasarkan minda ini didapati bahawa pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Nampak? Sebab apa Mei lebih baik? Sebab dia lebih banyak yang 50, lebih ada 70 pun ramai kan. Jadi markah dia tinggi. Jadi bulan Mei lebih baik. Kita dapat bandingkan markah. Jadi secara generalisasi, apabila dua set data diplot dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot tu berkenaan. Itulah corak dia. Maksudnya markah lebih baik pada bulan Mei. Sebab bulan Mei kita tengok 34, 38 2 orang yang gagal. Kalau bulan April ada 4 orang gagal. Jadi maksudnya maka bulan Mei adalah lebih baik. Kita teruskan. Okey, bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir dua set data berdasarkan plot titik? Okey, untuk plot titik senang. Okey. Melalui plot titik kita boleh membanding dan mentafsir bentuk serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi dua set data. Kita tengok contoh. Contoh ni ada juga dalam buku teks kamu ya. Contoh 2. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Raja di bawah menunjukkan dua set plot titik bagi skor yang diperolehi oleh murid-murid ini. Ini kuis sains, ini kuis matematik. Kita nampakkan dari sini. Kita boleh bandingkan. Maksudnya mana yang lebih banyak, mana yang lebih sikit. Seperkah? Kita boleh buat perbandingan. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Jadi mana yang lebih besar? Serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okey, B. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Kamu tengok ada muka surat 217. Maksudnya cerapan yang lebih tinggi. Okey, C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Jadi skor kuis matematik lebih baik sebab kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Kamu tengok muka surat 217 tu. Lebih banyak di plot sebelah kanan. Okay. Sebab itulah dia lebih bagus. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi nanti di lain hari. Sekian, terima kasih.